Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk bab 2 iaitu faktor dan gandaan. Okey, bab ini dia ada dua bahagian. Pertama 2.1 iaitu faktor perdana dan faktor sepunya terbesar. Yang kedua, cikgu akan buat video lain lah, dia berkenaan dengan GSTK, itu gandaan sepunya terkecil. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, sebelum bagi contoh, kita tengok dulu apa itu faktor. Faktor bermaksud nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Bila kita satu nombor tu kita bahagi dengan satu nombor, dia dapat nombor yang tepat. Jawapan yang tepat tanpa ada baki. Okey, untuk lebih faham kita tengok contoh. Okey, tentukan sama ada nombor yang diberi ialah faktor bagi nombor bulat atau bukan. Okey, 12 ialah faktor bagi 72. Okey, macam mana kita nak tahu 12 tu faktor bagi 72? Jadi kita bahagilah 72 bahagi dengan 12. Okey, awak guna kalkulator pun boleh ni. 72 bahagi 12, awak akan dapat 6. Okey, jadi dapat 6 tak ada baki kan? Kalau tak ada baki bermaksud 12 ni adalah faktor bagi 72. Jadi 12 ialah faktor bagi 72. Okey, kita tengok contoh yang kedua. 9 ialah faktor bagi 82. Okey, kita nak tentukan sama ada 9 ni faktor atau tidak bagi 82. Jadi kita bahagilah. 82 bahagi dengan 9. 82 bahagi 9. Awak akan dapat 9 kan? 9 darab 9 berapa? 81. Jadi baki dia 1. Okey, ada baki. Ini baki. Kalau ada baki bermaksud nombor 82 ni dia tidak boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Jadi 9 ni bukan faktor bagi 82. Okey, ataupun awak boleh je tekan kalkulator. 82 bahagi 9 ni awak akan dapat 9.111 something lah. Jadi ini kalau ada perpuluhan ni, maksudnya dia ada baki lah. Kalau ada baki, bermaksud 9 ni bukan faktor bagi 82. Okey, soalan yang kedua. Senaraikan semua faktor bagi setiap nombor berikut. A21. Okey, kita tengok nombor apa yang boleh dibahagi dengan 21. 21. Jadi dia ada dua kaedah. Guna kaedah darab pun boleh. Guna kaedah bahagi pun boleh. Tapi cikgu galakkan kamu guna kaedah bahagi. Sebab supaya tak tertinggal. Kalau nak guna kaedah darab boleh. Macam ni. Okey, 21. Macam mana? Berapa untuk dapat 21? 3 darab 7. Dapat 21. Lagi apa lagi? 21. 1 darab 21. Awak akan dapat 21. Okey, jadi tak ada dah kan? Berapa lagi? Ada lagi tak? Bila kita darab dia dapat 21. Tak ada. Jadi mana satu faktor dia? Faktor dia ialah 3, 1, 21, 7. Ni semua adalah faktor lah. 1, 3, 7 dan 21. Ialah faktor bagi 21. Okey. Okey. Kalau awak tak nak guna kaedah darab ni, kita guna yang macam kita buat yang tadi. Kita guna kaedah bahagi. Okey. Bahagi macam mana pula? Macam soalan ni tadi. Kita bahagi. Bila dapat bahagi tepat, dia adalah faktor. Okey, 2 plus 1. 2 plus 1 ni
Okey, 21 ni kita bahagi dulu dengan 1. Bermula dengan 1. Okey, 21 bahagi 1 dapat 21. Kita bermula dengan 1. Ya, maksudnya 1 ni adalah faktor bagi 21 sebab dia boleh bahagi tepat kan, dia tak ada baki. Okey. 21 bahagi 2. Boleh ke tak 21 bahagi 2? Tak boleh Ada perpuluhan kan. Cuba awak tekan kalkulator. 21 bahagi 2. Awak akan dapat 10.5. 10.5 tu bermaksud dia ada baki. Tak boleh. Okey, 21 bahagi 3. 21 bahagi 3. Kalau awak dah hafal sifir, awak tak perlu tekan pun kalkulator kan. 21 bahagi 3 awak akan dapat 7. Okey. 4. 21 bahagi 4 tak boleh. 21 bahagi 5 tak boleh. Bahagi 6 tak boleh. Bagi 7 tak boleh. 8, 9, 10, 11. Tadi kalau awak kira 21 bahagi 7 awak akan dapat 3 kan. Sini awak perhatikan. Bila sama ni 3. Awak dapat 7. Bagi 7 dapat 3. Okey, bermaksud nombor yang sama. Jadi awak perlu buat lagi lah. Tak perlu ulang 2 kali. Okey, ada lagi tak? Bagi 10. Bagi 21. Bagi 21 dapat 1. Okey, jadi semua tak ada okey. Okey, jadi mana satu faktor dia? Faktor dia ialah 1, 3, 7 dan 21. 1, 3, 7 dan 21 ialah faktor bagi 21. Okey, tengok yang B, 48. Okey, 48. Dia nak faktor. Jadi nombor apa yang boleh dibahagi dengan 48 ni tanpa baki. Okey, dia nak membahagi dengan tepat. Okey, jadi awak bermula dengan 1. 48 bahagi 1 sama dengan 48. Okey, 48 bahagi 2 boleh tak? Okey, 48 bahagi 2 awak akan dapat 24. Okey, 48 boleh bahagi 3 tak? Tekan satu. 48 bahagi 3 awak akan dapat 16. Okey, 48 bahagi 4. Berapa? 48 bahagi dengan 4 awak akan dapat 12. 48 bahagi 5. Tak boleh. 48 bahagi 6. 48 bahagi 6 awak akan dapat 8. 48 bahagi 7 tak dapat. Dia ada point kan jawapan dia. Kalau awak tekan kalkulator 48 bahagi 7 dia dapat 857 something. 48 bahagi 8 awak akan dapat 6. Ni. 48 bahagi 8 awak akan dapat 6. Tengok ni sama. Bila awak bagi 6 awak dapat 8. Bila awak bahagi 8 awak dapat 6. Tak perlu ulang banyak kali lah. Sama je. Jadi 48 bahagi dengan 8 dapat 6. Bahagi dengan 9 boleh? 48 bahagi 9 tak boleh. 48 bagi 10 12. Okey, 48 bagi 12 dapat 4. Okey dah. Dia macam bulat. Okey, jadi stop sampai itu je lah. Okey, jadi mana satu faktor bagi 48? Yang ni lah. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 dan 48 ialah faktor bagi 48. Bermaksud nombor-nombor yang awak senaraikan ni awak boleh bahagi tepat. 48 boleh bahagi tepat dengan nombor ni. Tanpa baki bila awak bahagi. Okey. Okey, seterusnya
Cari semua faktor dan faktor perdana bagi setiap yang berikut. Okey, kalau semua faktor, awak dah tahu kan, faktor tu nombor yang boleh dibahagi dengan tepat. Okey, faktor perdana. Okey, sebelum kita cari faktor perdana, awak kena ingat balik apa maksud nombor perdana. Okey, dah belajar masa sekolah rendah kan. Nombor perdana ni ialah integer positif yang hanya boleh dibahagi tepat dengan satu dan nombor itu sendiri. Saya tahu ada yang teringat dah. Maksudnya nombor perdana ni, dia hanya boleh bahagi dengan dua nombor sahaja. Iaitu nombor 1 dan diri sendiri. Sebagai contoh, okey, untuk ingatkan balik, nombor perdana ni dia bermula dengan nombor 2. Ingat, nombor 1 bukan nombor perdana. Okey, dia bermula dengan nombor 2. Sebab 2 ni hanya boleh dibahagi dengan nombor 2, iaitu diri sendiri, dan nombor 1. Okey, kemudian diikuti dengan nombor 3. Betul tak? 3 ni hanya boleh dibahagi dengan 3 dan 1 sahaja. Kan, diri sendiri dan nombor 1 sahaja. Okey, nombor 4 nombor perdana ke tidak? 4 ni dia boleh bahagi banyak nombor kan. Dia boleh bahagi diri sendiri, boleh bahagi 4, boleh bahagi 1. Tetapi dia juga boleh bahagi dengan 2. Maksudnya nombor 4 ni bukan nombor perdana. Sebab kalau nombor perdana ni dia boleh bahagi diri sendiri dan nombor 1 sahaja. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5 ialah nombor perdana sebab dia hanya boleh bahagi nombor 5 dan nombor 1 saja. Ingat, nombor perdana ni dia ada 2 bini. 2 saja bini dia. Bini pertama dia diri sendiri. Yang kedua nombor 1, diri sendiri. Yang kedua nombor 1. 6 bukan. Sebab 6 ni dia boleh bahagi dengan diri sendiri, boleh bahagi dengan 1 dan dia juga boleh bahagi 3 bahagi 2. Okey, 7 ya. 7 boleh bahagi dengan 7 dan nombor 1 sahaja. 9 pun bukan. 9 boleh bahagi dengan banyak. Jadi dia banyak bini. Banyak bini tu bukan nombor perdana lah. Nombor perdana dia ada 2 bini saja. Sedangkan 9 ni dia boleh bahagi 9, bahagi 1, bahagi 3. Kan? Okey, seterusnya lah. 9, 10, 11, seterusnya lah. Okey, itu nombor perdana. Okey, faktor perdana ni, okey, bila kita dah tahu nombor perdana, kita boleh dah cari faktor perdana. Faktor perdana ni ialah faktor suatu nombor yang merupakan nombor perdana. Pertama sekali kita cari faktor. Untuk cari faktor perdana ni, pertama sekali kita kena cari faktor. Faktor kita dah belajar tadi, cari faktor. Kan kita bahagi dengan semua nombor. Dengan nombor yang boleh kita bahagi. Bila kita cari faktor, yang kedua, daripada faktor yang kita senaraikan tu, kita cari nombor perdana. Okay, kita tengok contoh. Contoh yang pertama, 45. Okey, cari semua faktor dan faktor perdana bagi setiap yang berikut. Okey, untuk cari faktor perdana ni, kita kena cari faktor. Betul lah, dia suruh cari faktor. Kemudian, kita cari daripada faktor tu, kita cari nombor perdana. Okey, 45 boleh bahagi dengan 1. Kita dapat 45. Okey, 45 boleh bahagi dengan 2 tak? Tak boleh. 45 boleh bahagi 3. Tekan kalkulator. Kalau dah hafal sifir, tak perlu lagi dah. 45 bahagi 3, awak akan dapat 15. Okey, 45 boleh bahagi 4. Tak boleh. 45 boleh bahagi dengan 5. Boleh kan? 45 bahagi 5, awak akan dapat berapa? 9. Okey, 45 boleh bahagi 6 tak? 45 tak dapat kan? 45 bahagi 7. Tak dapat juga. 45 bahagi 8. Tak dapat. 45 bahagi 9. 45
45 bahagi 9 dapat 5. Okey. Dah sama kan? Dah sama, kita kena stop lah. Maksudnya dia tak ada lah. Jadi, kita berhenti sampai situ je dah. Jadi, faktor bagi 45 ialah ni 1, 3, 5, 9, 15 dan 45. 1, 3, 5, 9, 15 dan 45 ialah faktor bagi 45. Okey, faktor siap. Sekarang nak faktor perdana. Cikgu kata kalau nak cari faktor perdana, pertama sekali kena cari faktor. Okey, kita dah cari faktor. Ni kan, ni semua faktor bagi 45. Kedua, daripada faktor, senarai faktor tu kita cari nombor perdana. Okey, mana satu nombor perdana? Daripada senarai ni, nombor perdana. 1. Bukan. 3 betul. Okey, 3 nombor perdana. 5 nombor perdana. 9 bukan. 15 pun bukan. 45 pun bukan. Jadi, 9 dan 15 ialah faktor bagi 45. Okey, soalan yang keempat. Ungkapkan setiap nombor berikut sebagai hasil darab faktor perdana. Okey, A26. Hasil darab faktor perdana. Bermaksud kita buat macam ni. Awak boleh tengok contoh dalam buku kerja. Macam mana dia buat. Okey, 26. Okey, awak bahagi dengan nombor perdana. Boleh tak bahagi dengan, kan nombor perdana bermula dengan nombor 2 kan? Boleh tak 26 bahagi 2? Boleh tak? 26 bahagi 2, awak akan dapat 13. Okey, 13. Dah. 13 ni boleh bahagi dengan berapa lagi? Diri sendiri kan, nombor perdana dia. 13 bagi 13, kita akan dapat 1. Okey, bila dah jumpa 1, awak stop lah. Jadi, 26 ni sama dengan, tengok kat tepi ni, 2 darab dengan 13. Betul kan? Ungkapkan setiap nombor berikut sebagai hasil darab faktor perdana. Jadi, 2 dan 13 ni adalah faktor perdana. Okey, 40. Okey, kita bermula dengan nombor yang paling kecil. Nombor perdana yang paling kecil adalah 2. 40 boleh bahagi 2, kita dapat 20. Kemudian kita boleh bahagi lagi tak dengan 2? Okey, boleh bahagi dengan 2. 20 bahagi 2, kita akan dapat 10. Cuba lagi bahagi 2, kita akan dapat 5. Boleh bahagi 2 lagi tak? Tak boleh. Okay, 5 ni nombor perdana kan? Okey, jadi 5 bagi 5 dapat 1. Okay, bila dapat 1, stop lah. Jadi 40 ni sama dengan 2, tengok kat tepi ni. 2 darab 2 darab 2 darab dengan 5. Okey, jadi nombor 40 ni sama dengan hasil darab faktor perdana. Okey, seterusnya faktor sepunya. Apa maksud faktor sepunya? Faktor sepunya ini ialah faktor yang sama bagi semua nombor bulat. Okey, kita tengok contoh. Cari faktor sepunya bagi nombor bulat yang berikut, 16 dan 20. Okey, pertama sekali kita kena cari faktor bagi 16. Kemudian kita cari faktor bagi 20. Kemudian daripada faktor yang kita senaraikan tu, kita cari faktor yang sama bagi 16 dan 20. Okey, kita cari faktor bagi 16 dulu. Faktor bagi 16. Okey, ingat lagi tak? Nak cari faktor, kita kena bahagilah. Bahagi dengan 1, kita dapat 16. 16 boleh bagi 2? Boleh. Bahagi dengan 2 dapat 8.
16 bagi 3 tak dapat. 16 bagi 4 awak akan dapat 4. 16 bagi 5 tak boleh. Bahagi 6 tak boleh. Bagi 7 tak boleh. Bahagi 8 awak akan dapat 2 kan. Ni sama ni. Bahagi 8 dapat 2. Okay, jadi stop lah. Dah ada nombor yang sama. Jadi faktor bagi 16 ialah 1, ni 1, 2, 4, 8, 16. 4 ni nombor yang sama. Tak perlu ulang 2 kali lah. 1, 2, 4, 8, 16. Okey. Sekarang kita cari faktor bagi 20. Tapi kalau awak dah hafal sifir ke apa, tak perlu buat kaedah ni pun tak apa. Terus senaraikan. Nombor apa yang boleh dibahagi tepat dengan 16. Sekarang 20. 20 ni kita cari faktor dia dulu. 20 bahagi 1 dapat 20. 20 bahagi 2 awak dapat 10. 20 bahagi 3 tak dapat. 20 bahagi 4 dapat 5. 20 bahagi 5 dapat 4. Okey, so sama dah kan nombor kan. Bahagi 5 dapat 4 sama. So kita stop lah. Jadi faktor bagi 20 ialah 1, 2, 4, 5, 10, 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Okey, ini adalah faktor. Tapi dia nak faktor sepunya. Ni tengok ni. Dia nak faktor sepunya. Macam mana nak cari faktor sepunya? Pertama sekali awak cari faktor. Yang kedua awak cari faktor yang sama lah. Faktor sepunya. Bagi ni dengan ni. Yang mana satu yang sama? Nombor 1 kan? Ni sama. 1, 2, 4. Okey, 8 tak ada. 16 pun tak ada. Jadi faktor sepunya bagi 16 dan 20 ialah 1, 2 dan 4. Okey, yang B ni awak boleh try sendiri dulu. Okey, yang terakhir, cari faktor sepunya terbesar ataupun kita tulis sebagai FSTB. Bila cikgu kata FSTB tu, semua mesti kena tahulah. FSTB tu maksudnya faktor sepunya terbesar. Okey, untuk cari FSTB ni, kita ada dua cara. Pertama, kaedah menarai faktor sepunya. Yang kedua, kaedah pembahagian berulang. Okey, kita tengok kaedah pertama dulu, iaitu kaedah menenarai faktor sepunya. Okey, cari faktor sepunya terbesar bagi 24 dan 30. Okey, jadi faktor sepunya, kita dah belajar tadi cara nak cari faktor sepunya. Kita kena senaraikan dulu faktor bagi 24 dan faktor bagi 30. Okey, 24 ni boleh bahagi dengan 1, boleh bagi 2, bagi 3, bagi 4, 5 tak boleh, 6 boleh, 7 tak boleh, 8 dapat 3. Okey, jadi 8. Apa lagi? Baik, 12 boleh kan? 12, 24. Okey, nombor semua yang cikgu senaraikan ni dia adalah faktor bagi 24. Sekarang kita cari faktor bagi 30. Nombor apa yang boleh bahagi dengan tepat? Nombor 1, 2, 3, 4 boleh? Tak boleh? 5 boleh, 6 boleh, 7, 8, 9, 10. 15 boleh? 15 boleh kan? 15, 30. Okey, ada lagi tak? Tak ada lagi.
Okey, jadi faktor sepunya dia yang sama kan. Faktor sepunya dia ialah 1, 2, 3, 6. Ada lagi tak yang sama? Tak ada kan? 8, 12, 11. Okey, tak ada. Jadi, dia nak faktor sepunya terbesar. Okey, 1, 2, 3 dan 6 ni adalah faktor sepunya. Tapi dia nak yang terbesar. Terbesar ialah nombor 6. Jadi, 6 ialah faktor sepunya terbesar bagi 24 dan 30. Okey, kita tengok yang kaedah yang kedua. Kaedah pembahagian berulang. Okey, kaedah pembahagian berulang, kita kena bahagi 24, 30. Kalau cikgu galakkan awak guna kaedah pembahagian berulang ni lagi senang. Sebabnya, kalau kaedah menarai faktor sepunya ni, dia ambil masa lah. Awak kena cari faktor bagi 24, awak kena cari faktor bagi 30. Jadi, bagi cikgu dia ambil masa. Okey, kalau kaedah pembahagian berulang ni, kita tengok 24 dan 30. Okey, kita nak bahagi dengan nombor berapa? Awak cari nombor perdana. Nombor perdana ni bermula dengan nombor 2 kan? 3, 5, 7, 11, dan seterusnya lah. Jadi, awak mula dengan nombor 2 dulu. Awak cek 24 ni boleh bahagi 2? Boleh. 30 boleh bahagi 2? Boleh. Okay. 24 bahagi 2 dapat 12. 30 bahagi 2 dapat 15. Okey, sekarang awak cek 12 dengan 15 ni boleh tak bahagi dengan 2? 12 boleh bahagi 2. Tapi 15 tak boleh bahagi dengan 2. Okey, sekarang kita pergi kepada nombor 3. 12 boleh tak bahagi 3? Boleh. 15 boleh bahagi 3? Okey, jadi bahagi dengan 3. 12 bahagi 3 awak akan dapat 4. 15 bahagi 3 awak akan dapat 5. Okey. Sekarang awak cek 4 dengan 5 ni boleh bahagi nombor apa lagi? Nombor perdana. Nombor 5. 5 boleh bahagi 5. Tapi 4 ni tak boleh bahagi 5. Kalau nak bahagi 2, 4 ni boleh bahagi 2. Tapi 5 ni tak boleh bahagi 2. Jadi bila dua-dua ni dah tak boleh bahagi dengan nombor yang sama, awak kena stop sampai situ lah. Stop situ. Jadi FSDB awak tengok sebelah ni. Ni bahagian ni. Sekejap cikgu tukar warna. Ni bahagian ni. Awak darab dengan semua nombor ni. 2 darab 3. Jadi FSDB sama dengan 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, itu saja. Awak boleh cuba latihan dalam buku kerja.